Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Ustazah akan mengajar Pendidikan Islam tahun 3, iaitu kita akan teruskan dengan tajuk yang baru, bidang yang baru, iaitu bidang hadis yang bertajuk Yang Muda Dikasihi, Yang Tua Dihormati. Sebagai objektif pengajaran kita hari ini, Ustazah nak pertama pada akhir pengajaran Ustazah nak kamu dapat menyebut maksud hadis. Yang kedua, dapat membaca hadis dengan betul. Dan yang ketiga, dapat menulis sekurang-kurangnya. Tiga, adab mengasihi orang muda. Dan tiga, adab menghormati orang tua. Sebelum kita meneruskan tajuk ni, saya harap murid-murid boleh ambil buku teks, kamu boleh rujuk muka surat 38 hingga 43, iaitu tajuk berkaitan dengan hadis. Okay, yang pertama, kita tengok apakah itu hadis. Ya, pada yang lepas kita dah tengok apa maksud Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang mengandung syariat. Tetapi hari ini kita tengok apa itu hadis. Okay, hadis ialah semua perkara yang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Ustazah ulang lagi sekali. Hadis ialah semua perkara daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud hadis. Kalau Al-Quran semua daripada Allah Taala, tetapi hadis adalah semua perkara daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari segi perkataan Nabi. Okey. Yang kedua, dari segi perbuatan Nabi. Dan yang ketiga, dari segi pengakuan Nabi. Saya ulang lagi sekali. Hadis bermaksud semua perkara daripada Nabi Muhammad SAW, sama ada dari segi perkataan, dari segi perbuatan, dan juga dari segi pengakuan. Yang seterusnya, kita tengok apakah kepentingan kita mempelajari hadis. Okey, apa kepentingan ataupun tujuan kita mempelajari hadis? Okay, yang pertama, hadis adalah sumber hukum selepas Al-Quran. Maksudnya, sesuatu yang berlaku, apa-apa perkara yang berlaku, pertama orang akan rujuk Al-Quran. Orang akan rujuk Al-Quran. Yang kedua akan merujuk kepada hadis. Itu maksud dia, sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Yang kedua, kenapa kita belajar hadis? Hadis menjelaskan hukum secara terperinci. Okay, contohnya kalau di dalam Al-Quran ada bab mengenai solat. Kita wajib mendirikan solat 5 kali ataupun 5 waktu dalam sehari. Tetapi di dalam hadis, dia menceritakan bagaimana untuk menunaikan solat. Cara-cara. Maksudnya, hadis ni dia ceritakan secara terperinci. Al-Quran dia menyebut secara dasar, tetapi yang terperincinya terdapat di dalam hadis. Okay, seterusnya murid-murid, kita tengok hadis. Hadis ni yang kita belajar bagi tahun 3. Maksudnya kamu mula belajar hadis ni bermula daripada tahun 3, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Okay, pada tahun 3, kita akan belajar hadis berkaitan dengan mengasihi orang muda dan memuliakan orang tua. Okay, sama-sama kita baca hadis ya. Okay. An Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Iaitu hadis ni daripada riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Ini riwayat dia, riwayat Abu Daud dan
Mizzi. Okey, apa maksud hadis ni? Daripada Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini maksud dia. Daripada Nabi tu, hadis adalah perkataan, perbuatan dan pengakuan daripada Nabi. Ini daripada Nabi. Nabi cakap, bukan daripada golongan kami, orang yang tidak mengasihi orang muda. Maksudnya, Nabi ni tidak mengaku di kalangan kita kalau kita tidak mengasihi orang muda dan tidak memuliakan orang lebih tua. Maksud hadis di sini, kita hendaklah kasih dan sayang kepada orang muda dan orang yang tua kita hendaklah hormati, kita muliakan. Okay, hadis ni daripada riwayat Abi Daud dan At-Tirmizi. Okay, Ustazah ulang lagi sekali. Okay, hadis ni berkaitan dengan adab kita mengasihi orang muda dan memuliakan atau mentaati orang yang lebih tua. Hadis ni daripada siapa? Daripada Nabi Muhammad SAW yang ditulis, yang diriwayatkan oleh Abi Daud dan At-Tirmizi. Seterusnya murid-murid, kita tengok. Okay, kalau kamu tengok di buku, di PowerPoint ni, di slide Ustazah, ada dua warna. Okay, pertama, warna pink. Warna pink adalah adab mengasihi orang muda. Dan warna kuning adalah adab menghormati orang tua. Siapakah orang muda tu? Siapa orang tua? Mesti kamu tahu kan? Orang muda maksudnya orang yang muda daripada kita. Contohnya adik kita kan? Anak-anak saudara kita. Kalau orang tua, dah pastilah ibu bapa kita, datuk nenek kita, kakak, abang dan sebagainya. Kita tengok. Apakah adab kita mengasihi orang muda? Apa adab dia? Apa contoh kita ada adab mengasihi orang yang lebih muda pada kita? Kita tengok tulisan warna pink, kotak warna pink. Pertama, berbicara dengan nada yang mesra. Maksudnya, kita bercakap dengan nada yang sopan, dengan lemah lembut. Yang kedua, mewujudkan hubungan baik dengan orang yang lebih muda. Maksudnya, kita jangan cari gaduh. Kita jumpa orang muda, kita kena hormat. Dan yang ketiga, antara adab dia adalah menasihati dengan kata-kata yang baik. Kalau adik kita buat salah, kita jangan marah, jangan tengking, jangan maki dengan dia, tapi kita cakaplah dengan lemah lembut. Yang seterusnya, menunjuk contoh teladan yang baik. Kita selaku kakak, selaku abang, kita hendaklah menunjukkan contoh yang baik. Janganlah kita pula menunjuk contoh yang tak elok. Kerana apa? Nanti adik akan ikut. Seterusnya, melihat mereka dengan penuh kasih sayang. Kita tengok adik kita, anak-anak saudara kita dengan penuh kasih sayang. Yang seterusnya, kita tengok adab menghormati orang tua. Antaranya, memanggil dengan panggilan hormat. Contohnya, kalau abang, panggil abang. Kalau kakak, panggil kakak, Kak Long, Abang Long. Janganlah kita panggil nama saja. Oh, Peros. Oh, Atikah contoh. Kita kena panggil dengan panggilan hormat. Abang Cik, Abang Long dan sebagainya. Yang kedua, kita meminta nasihat dan bimbingan. Kita selaku yang muda, kita sering meminta nasihat dan bimbingan daripada orang yang lebih tua pada kita. Yang seterusnya, kita dahulukan orang tua dalam semua hal. Terutama dalam mengambil makanan, contoh. Kita dahulukan orang yang lebih tua pada kita. Ataupun kita naik kenderaan awam, naik bas dan sebagainya. Kalau kita duduk, nampak orang tua naik bas tak ada tempat duduk berdiri, kita bangun. Kita bagilah kepada orang tua untuk duduk. Yang ketiga, taat kepada kedua orang tua. Seterusnya, sopan santun dalam berbicara. Maksudnya cakap dengan hormat, cakap dengan sopan. Kemudian memberi salam. Kita hendaklah yang muda ni memberi salam kepada orang tua. Dan ringan tulang untuk membantu. Nampak orang tua dalam kesusahan, dalam angkat berat, kita kena bantu. Contohnya kalau orang tua berjalan, kita pimpin, ada dia angkat barang berat, kita tolong dia. Maksudnya ringan tulang
Dan yang seterusnya yang terakhir bersikap lemah, lembut dan menyayangi orang tua. Okay, sebentar tadi, kamu dah faham tentang apa maksud hadis. Yang kedua, kamu dah faham apakah isi kandungan hadis. Yang ketiga, kita dah tengok apakah adab terhadap orang muda, adab mengasihi orang muda dan adab menghormati orang tua. Dan seterusnya, tugasan kamu Ustazah nak, tugasan pertama, kamu bina peta buih. Ini contoh peta buih. Ustazah nak kamu bina peta buih macam Ustazah nak. Seperti contoh, 5 adab mengasihi orang muda. Ustazah nak kamu isi, buat peta buih ni dalam buku tulis dan kamu tulis 5 adab mengasihi orang muda. Okey. Seterusnya kita tengok slide yang seterusnya. Okey ya. Okey. Slide seterusnya adalah tugasan yang kedua, iaitu peta bulatan. Ini contoh peta bulatan. Okey. Soalan dia dan arahan dia, kamu dikehendaki menulis 5 adab menghormati orang tua. Okey, 5 adab menghormati orang tua. Jawapan kamu tulis di dalam bulatan ni. Kamu tulis di sini. Okey, contoh 1, nombor 2, nombor 3. Okey, dalam bulatan ni lah kamu tulis. Okey, kamu tulis, kamu jangan ambil perkataan yang panjang-panjang atau ayat yang panjang-panjang, kamu pendekkan ayat tu. Contoh, adab menghormati orang tua. Okey, memberi salam. Kamu tulis dalam ni, memberi salam. Okey, kita bagi contoh. Ni susah sikit Ustazah nak tulis sini. Memberi salam. Tapi kamu kena buat dalam bulatan. Ya. Jawapannya dalam bulatan ni sahaja. Kamu buat juga dalam buku tulis. Okey, itu sahaja tugasan untuk hari ini. Setakat itu sahaja tajuk kita hari ini, iaitu Ustazah harap sangat-sangat kamu dapat faham apa maksud hadis. Yang kedua, kamu dapat menguasai, dapat memahami apakah kehendak hadis yang kita belajar, iaitu hadis berkaitan dengan mengasihi orang yang lebih muda dan menghormati atau memuliakan orang yang lebih tua. Dan yang seterusnya, kamu dapat menyebut, dapat menulis adab mengasihi orang muda dan adab menghormati orang tua. Okey, untuk penerangan lebih lanjut, untuk jelaskan lagi, kamu boleh rujuk muka surat yang Ustazah dah cakap tadi, 38 hingga 43 berkaitan dengan tajuk hadis yang kita belajar. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.